Baik, adab yang kelima. Sayugianya sepatutnya bagi imam berniat akan imamnya, kan, itu supaya dapat fadilat berjemaah. Imam dia kena niat imam lah, imaman, dia niat imam. Baik, di situ ada perbahasan, kan, adakah pada waktu kita niat takbiratul ihram ataupun selepas kita angkat takbiratul ihram. Ini kadang-kadang ada juga timbul, kan. Maknanya bila sebut, ada yang ulama kata dia selepas takbiratul ihram kita niat imam ni, kan. Niat imam. Ada yang kata masa takbiratul ihram. Situ tak ada masalah apa. Kok tuan lupa, tak dapat nak datangkan qasak dalam hati, Allah tak datang imam, Allah aku tak niat imam, maka kita niat lepas pada tu imam tersebut. Begitu juga dengan makmum, kan. Itu khilaf ulama tuan-tuan dia ada bab berkaitan dengan takbiratul ihram tersebut, yang kata bila niat takbir Allah, maksud tu dia datangkan aku solat fardu isya, kan. Lepas tu kemudian dia tak niat, dia tak hadirkan imam tersebut, maka selepas daripada tu boleh, kan, tak ada masalah apa, kan. Tu khilaf ulama saja, kan. Ada khilaf, ada yang kata boleh, tak ada masalah apa. Baik, kan itu maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tiada dapat baginya apa, imam tadi ni, pahala berjemaah, kan. Dia sembahyang seorang-seorang macam sembahyang seorang, kan. Makmum di belakang dia tetap juga dapat, kan. Sebab tu kita bila kata kita mari lewat, ada orang sembahyang sunat, kan, dia sembahyang sunat, kita ikut belakang dia. Dia kata apa kata ikut belakang aku, aku kamu jadi imam lentok pergi kat hang. Kita ikut, bermaknanya kita dapat pahala jemaah, dia tak dapat lah, kan. Tak kira lah sembahyang apa pun, yang tak boleh ikut sembahyang mayat dengan jemaah, kan, dengan sembahyang qasar tersebut, dengan sembahyang satu kita ingat, bukan sembahyang qasar lah. Kalau kita tak tahu, kita ikut tak ada masalah apa, kan. Itu dah. Baik, berniat imamnya itu supaya dapat fadilat berjemaah, maka jika tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum tadilah. Tetapi tiada dapat baginya pahala berjemaah, dan dapat pahala berjemaah itu bagi makmum, kan. Kita ikut dia tak meniat jadi imam, dia punya pasal, kita telah dapat pun makmum juga. Dan adab yang keenam, sunat bagi imam memperlahan-lahankan akan doa iftitah dan ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya, kan. Maksud dia apa dia? Doa iftitah kita slow, Allahu akbar kabira walhamdulillah, dengar dia sudahlah, kan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, kan. Ataupun dia nak sambung wajah tu wajhiya lillazi, diam, kan, memperlahankan ke dalam solat berjemaah, seperti mana dia memperlahankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan. Slow ya, dia jangan duk nyaringkan suara dia. Lahan akan doa iftitah dan ta'awuz, seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri dan bersembahyang sendirinya, kan. Dan adab yang ketujuh, macam orang sembahyang sendirilah, kan. Macam orang yang sembahyang seorang-seorang, dia tidak berjemaah, kan. Dan adab yang ketujuh, sunat bagi imam menyaring akan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya, dan demikian lagi sunat akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya, kan. Maksud dia, fahamlah kita, mana solat subuh, solat maghrib, solat isya, 2 rakaat yang awal tersebut nyaringkan. Begitu juga yang sembahyang sendirian juga, dia kena disunatkan nyaringkan bacaan dia tersebut. Baik. Dan adab yang ke-8,
sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya bahawa menyaringkan mereka itu akan amin. Kan? Bila sebut amin tersebut, sama ada seorang sembahyang berjemaah ataupun sendiri, dia kena amin. Kan? Amin tersebut jangan panjang sangat. Amin. Kan? Amin. Dah. Amin. Tengok imam Mekah. Amin. Betul habis. Hak duk panjang ni, orang hak tak tahu. Amin. Kawan kuit baru habis. Kan? Nah. Maksud dia, bila sebut waladdallin, biar imam rehat sat. Yang ni dallin. Imam pun tak ada nak amin dah. Depa pulun amin awal lagi. Kan biar imam dia habis nafas, ambil nafas baru amin tersebut. Amin. Kan? Ni dak kita yang awal amin tu. Kan? Baik. Maksudnya amin tersebut dijaharkan ataupun dinyaringkan, sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang bersendirian. Pada sembahyang yang nyaring dan adab yang ke-9, sunat dipesertakan amin makmum itu dengan amin imamnya. Kan? Maksud tadi hak yang ke-8 tadi, iaitu imam kena nyaring, kemudiannya lagi kena sertakan amin makmum dengan imam. Kan? Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Kan? Bila sebut imam kata kita pun amin, sudah. Kan? Kerana sabda Nabi SAW, "Idza amanna al-imamu fa'aminu fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Artinya apabila mengucap imam akan amin, sebut amin disebut, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Bagi mengucap amin, bagi bahawasanya barang itu muafakat aminnya itu akan amin malaikat. Sebab bila kata imam tersebut amin, maka malaikat juga akan menyebut amin. Kan? Sebab itu bila orang baca, sebab itu doa tersebut bila kita habis waladdallin, amin tersebut, sebelum dhalin, lepas dhalin kita sebut Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya. Kan? Amin. Nama kita nak sebutnya doa amin disebut beserta dengan amin para malaikat. Kita nak ambil yang itu. Kan? Habis waladdallin, kita mungkin kadang-kadang kita tak sempat. Rabbi ghfirli dhunubi wali walidayya, Allahumma ghfirli, tak apa dah. Kan? Lepas tu amin. Kan? Sebutlah amin tersebut sebab dia muafakat dengan amin para malaikat. Bila amin para malaikat ni, amin ni makna apa? Istajib. Perkenankanlah doa aku, kan, terimalah doa aku. Itu amin tersebut. Baik, maka sertakan oleh kamu mengucap amin akan amin malaikat, nescaya diampunkan baginya yang terdahulu dan yang dosanya dan juga yang terkemudian. Maksudnya diampunkan dosa yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Dan adab yang ke-10, sunat bagi imam diam sedikit daripada membaca Fatihah supaya dapat bernafas, dan sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah. Tang mana? Iaitu tang bila kata waladdallin, amin, diam sikit. Imam pun diam. Kan? Diam sikit. Lepas tu baru dia baca surah. Bila imam diam itulah yang makmum ni baca Fatihah. Kan? Setengah tu imam amin, Padahal tu bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fatihah dan kah? Tambah orang baca alhamdulillahirabbil alamin. Tengok dah sujud dah. Yang tu yang duk cepat, duk ligan berbunyi dolin kan. Tak tahu kata imam baca surah pendek, sebab tu ditinggalkan sedikit orang apabila imam habis baca Fatihah. Ni untuk imam lah, ataupun kita yang duk jadi imam, bila kata baca habis Fatihah waladhdallin amin tersebut,
bagi sikit orang untuk orang baca Fatihah, kan. Itu kan, itu adab yang ke-10 kan, supaya dapat bernafas, sikit. Dan sunat bagi makmum maksudnya sunat bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring, pada sembahyang yang disunatkan nyaring itulah, kan. Yang maksudnya makmum juga disunatkan. Maka makmum tadi mendapat pahala sunat apabila ruang yang ditinggalkan tadi ni, imam bagi peluang baca Fatihah, makmum tadi ni akan membaca Fatihah, kan. Barulah dan yang ni tengok-tengok ialah sekawan Ar-Rahmanir Rahim, kan. Tengok tu imam dah rokok dah. Lepas tu dia bergulung lah lidah dia, orang maghdubi alaihim, satu napas dia, kan. Tak sempurna kita punya bimbang, tak sempurna Fatihah kita tersebut. Hak itu yang kita bimbang, bagi peluang kepada jemaah tersebut. Baik, saya ingat malam ni sampai ke 10 je kot, kan. Sampai ke 25 pula sekali lagi, jenuh, kan. Pukul 11 lah. Dan insya-Allah kita akan sambung yang ke-11. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sepanjang apa yang kita dapat pada malam ni, niat ataupun adab tersebut kita dapat melakukan dalam kehidupan kita, dan juga sebagai ilmu yang akan menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghara. Allahumma iftah alaina hikmataka wa